Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ahmad Isyamuddin bin Ibrahim dan ini rakan saya. Dan nama saya pula Muhammad Nur Rizwan bin Mustaqim. Jadi hari ini saya dan Hisham akan menjelaskan tentang Human Computer Interaction (HCI). Jadi untuk pengenalan, Hisham akan jelaskan. Kalau kita lihat dari segi definisi, komputer adalah sebuah mesin pemprosesan data berelektronik yang menerima dan menyimpan data, melakukan operasi aritmetik dan logik ke atas data dan kemudiannya mengeluarkan keputusan. Dan perkara ini memudahkan kita untuk berinteraksi lebih dengan komputer riba ataupun komputer dari rumah untuk melaksanakan segala tugasan dan juga kerja-kerja yang akan diberikan. Di sekitar tahun 1943 dan 1944, terdapat dua orang profesor daripada University of Pennsylvania iaitu John Mockley dan J. Presper Eckert telah mencipta komputer elektronik pertama yang dinamakan ENIAC ataupun Electronic Numerical Integrator and Calculator. Komputer pada ketika itu telah memuat satu bilik yang berukuran sepanjang 40 kaki dan tingginya 20 kaki. Kalau kita lihat nak dibandingkan dengan sekarang, pada ketika itu komputernya sangat-sangat besar. Kalau kita boleh imbas kembali zaman kanak-kanak kita pada tahun 90-an ataupun awal 2000, pada masa itu CPU masih dicipta dengan keadaannya saiznya agak besar dan juga berat. Namun pada zaman sekarang kita dapat lihat perkembangan reka bentuk CPU itu sendiri telah dapat disesuaikan dengan kemampuan manusia selari dengan maksud ergonomi itu sendiri. Pada zaman sekarang, CPU boleh didapati dalam saiz yang agak kecil dan juga ringan. Sama juga dengan perkembangan reka bentuk monitor. Monitor dulu agak lebar dan juga agak berat. Tapi sekarang monitor menjadi semakin nipis dan juga ringan, dapat dibawa ke mana saja. Sama dengan CPU. Tertikus ialah peranti yang digunakan untuk menggerakkan perunding ataupun pointer ke seluruh bahagian skrin monitor. Kalau kita lihat dahulu, reka bentuk tertikus pada ketika itu menyebabkan pergerakan tangan kita agak terbatas kerana wayar tertikus yang disambungkan pada komputer. Namun kini, tertikus tanpa wayar telah dicipta. Sebelum ini, kita menggunakan disket ataupun CD untuk menyimpan data keluar daripada komputer. Namun pada zaman sekarang, telah adanya ciptaan seperti USB dan juga hard disk yang menawarkan penyimpanan ruang yang agak besar dan juga boleh memuatkan beratus-ratus fail dan juga dokumen. Lebih canggih lagi, sekarang kita ada storage cloud ataupun kita panggil penyimpanan data secara dalam talian. Storage data ataupun ruang penyimpanan data itu sudah tersedia ada di dalam talian dan juga maya. Apa yang boleh saya simpulkan dari perkembangan reka bentuk komputer ini telah banyak membantu meringankan beban manusia. Ianya juga boleh membantu manusia menghasilkan satu kerja yang berkualiti dan juga efisien. Untuk bahagian yang seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya iaitu Rizwan. Baiklah, tadi Hisham dah jelaskan tentang faktor luaran atau reka bentuk luaran yang ada pada komputer yang menjelaskan HCI. Jadi saya pula akan menjelaskan faktor dalaman yang ada pada komputer. Faktor dalaman komputer yang saya ingin cakapkan ialah macam mana ianya berfungsi sebenarnya. Sama juga seperti manusia, kalau kita bercakap dengan orang lain, kita mestilah cari tempat yang tidak terlalu terang ataupun tidak terlalu gelap. Dan suara yang kita gunakan juga tidaklah terlalu kuat ataupun tidaklah terlalu perlahan. Jadi dia akan memudahkan dua-dua pihak. Jadi macam mana kita berinteraksi dengan komputer sebenarnya? Semasa kita menggunakan komputer, brightness tu biarlah pada kadar yang rendah tapi masih jelas untuk kita lihat. Tidak digalakkan sebenarnya kalau guna brightness yang terlalu tinggi ni sebab dia akan mengikat pada mata. Jadi untuk brand Apple sebenarnya, mereka ada screen time recorder. Jadi bila screen time tu terlalu lama, iPhone akan keluarkan notification yang mengatakan screen time terlalu lama dan perlu rehat. Kebanyakan orang suka pakai headphone ataupun earphone untuk dengar lagu, untuk dengar YouTube, video dan sebagainya. Volume yang sesuai untuk manusia adalah daripada 50 sehingga 85 desibel. Bila terlalu kuat, ia akan memberi kesan kepada pendengaran manusia. Dan bila terlalu perlahan, kita tak dengar apa-apa. Okey, seterusnya, shortcut key. Apa itu shortcut key? Pernah guna Ctrl C, pernah guna Ctrl V, pernah guna Ctrl Z. Okey, itu adalah shortcut key. Jadi macam mana kita nak tahu fungsi shortcut key itu sebenarnya? Setiap huruf ataupun key yang ada pada keyboard laptop atau komputer mempunyai fungsi masing-masing.
Jadi bila digabungkan dengan 4 key ni, iaitu control, alternative, shift dan juga function, ia akan memberi fungsi yang berbeza mengikut keadaan. Software apa yang ada shortcut key ni? Sebenarnya shortcut key ni ada dalam pelbagai perisian dan software komputer. Tak kiralah Adobe ke, Microsoft ke atau apa-apa software, mereka ada shortcut yang tersendiri. Baiklah, yang paling penting sekali saya nak cakap tentang search engine. Apa tu search engine? Google, Yahoo, Safari dan lain-lain. Itu dipanggil search engine. Search engine melibatkan interaksi manusia dengan komputer secara terus. Apa yang manusia mahukan, search engine akan berikan. Tapi ramai tak tahu bagaimana fungsi dia yang betul. Apabila individu membuat carian, mereka akan meletakkan keywords yang diingini dalam search engine. Tapi bagaimana search engine menyusun keputusan yang diberikan? Baiklah, mereka akan memberi keputusan keywords yang ada dan yang paling latest, termasuklah keputusan yang memberi perkataan tambahan. Dapat disimpulkan di sini, kalau kita berinteraksi dengan manusia pun, kita mestilah guna cara interaksi yang betul. Jadi sama juga seperti komputer, kalau kita tahu macam mana fungsi dia, jadi komputer akan bagi apa yang kita mahukan. Walaupun perkara itu nampak remeh atau nampak mudah, tapi ramai yang masih tak tahu. Dan banyak yang merungut sebab mereka kata Google ataupun komputer tak berfungsi seperti yang mereka mahukan. Tapi ia berbalik kepada diri sendiri sebenarnya. Kalau kita sendiri tak mahu mengetahui ataupun meneroka fungsi ataupun bagaimana komputer itu sepatutnya berfungsi, jadi ianya bukanlah salah komputer tapi salah kita.